Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah petang ni saya akan kongsikan tips yang sangat baik buat peniaga-peniaga. Jadi minta kongsi dulu di wall masing-masing, insyaAllah bermanfaat. Saya akan kongsikan berkenaan mindset yang betul. Dalam kita mencari rezeki, kita perlu ada mindset yang sangat betul, yang tepat. Jika mindset kita tidak betul, maka perniagaan kita ataupun cara kita mencari rezeki juga tidak betul. Jadi minta kongsi lagi, insya-Allah sangat bermanfaat. Sebab semua kita nak mencari rezeki, dan cara kita mencari rezeki kadang-kala tidak tepat, ataupun kita bermula dengan cara yang betul tetapi kita maintain cara yang sama sehingga bila-bila, maka kita tak ada growth, tidak ada peningkatan. Itu yang menyebabkan kita mula berfikir dan kita tak jumpa jalan. Jadi saya nak kongsikan 4 mindset, dan mindset apakah yang sepatutnya kita adopt pada ketika ini, pada usia ini. Jadi lagi ramai kita lagi ramai yang dah masuk, saya akan mulakan, insya-Allah semoga bermanfaat. Diminta kongsikan lagi insya-Allah, supaya kita semua mencari idea nak berniaga apa kan, dan dengan perniagaan apakah yang kita boleh menjana pendapatan. Sedangkan kita sendiri tidak tahu bahawa sama ada kita sedang berniaga ke, ataupun kita sedang bekerja, ataupun kita sedang melabur, ataupun kita sedang memberi perkhidmatan. Apakah yang kita sedang lakukan dalam mencari rezeki. Bila mindset kita betul dan kita faham apakah yang perlu seseorang itu lakukan dalam perniagaan ataupun dalam usianya, maka dia akan dapat menjana pendapatan dengan lebih baik berbanding dengan seorang yang tidak memahami akan keadaan dirinya. Kita lihat ramai yang bekerja, dia bekerja tapi tak ada peningkatan. Tak ada peningkatan kerana dia pun tak tahu apa yang dia buat. Saya tak akan live lama sangat kerana petang ni perkara yang saya nak kongsikan ini amat penting. Jadi saya boleh mulakan kongsi lagi dalam grup-grup supaya ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian hari ini. Saya jarang buat perkongsian berkenaan dengan perniagaan, tetapi kerana ramai yang request, jadi saya akan kongsikan sedikit insya-Allah petang ni. Baiklah. Mindset pertama, boleh katalah setiap yang sedang belajar ni, mindset dia nak bekerja, employee mindset, iaitu dia nak dapatkan majikan yang stabil, pekerjaan yang stabil, majikan yang baik, supaya dia dapat bekerja dan dia dapat menjana pendapatan. Ini mentality mindset dia. Orang yang mempunyai mindset ini yang betul dengan berterusan, masalah dia akan lihat kepada security. Dia akan sentiasa fikir akan security dia. Kalaulah dia bekerja di sektor private, dia mendapat gaji yang lebih besar, dan kemudiannya dia dapat tawaran bekerja dengan kerajaan dengan gaji yang lebih rendah, dia sanggup tinggalkan gaji yang besar tu semata-mata untuk dapat security. Dia lebih fikir kepada security dia. Kita tak apalah gaji kecil, asalkan tetap tak ada orang boleh buang kerja. Kalau buang kerja, saya akan pergi mahkamah kan. Nanti dah tua pun dah ada pencen dah, tak perlu risau apa-apa dah. Jadi orang seperti ini, dia jual masa. Dia jual masa. Dengan bos pun kata, bos hari ni saya kena balik on time bos, kalau nak pun sampai pukul 5.30 je, lepas tu saya kena balik sebab saya nak kena jaga mak saya. Jadi dia jual masa dia saja. Ini panggil mindset employee. Dia fikir security saja. Dia fikir security, apa yang dia rasa safe untuk dia, yang tak ada risiko, dia tak akan ambil risiko. Yang mana dia nampak risiko paling rendah, dia akan pegang kepada pekerjaan itu, dia akan bekerja seumur hidupnya. Asalkan dia kata nanti bila pencen dapatlah duit pencen, nanti bila bersara nanti kan adalah KWSP simpanan, nanti cukuplah. Dia nak beli kereta pun dia dah buat kira-kira dah gaji berapa, kereta apa nak beli, rumah besar mana kena beli, dia puas hati.
qanaah dia tinggi lah kan kalau ikut daripada sudut agama dia pegang pada perkataan qanaah. Tapi adakah ini mindset yang betul? Adakah ini mindset yang betul? Saya akan pergi kepada mindset seterusnya. Ini dipanggil E-mindset, employee. Mereka ni makan gaji lah, orang yang makan gaji ni. Sebab saya belajar dalam bahasa Inggeris, jadi mungkin saya akan gunakan beberapa perkataan English. Jadi employee mindset ni, dia punya growth dia ada. Dia akan cuba bekerja keras sedikit, kan, dia cuba tunjuk kebolehan dia supaya naik pangkat itu dan ini. Tapi setakat itu sajalah. Dan seperti yang saya sebut tadi, kalaulah dia dapat offer yang lebih baik tetapi lebih secure job tu, dia akan tinggalkan private sector tu, dia akan masuk kerajaan. Dia kata asalkan selamat. Dia main selamat ni, orang tak akan ambil risiko. Dia tak ambil risiko, maka tak ada growth. Mindset yang kedua, saya ringkas saja petang ni, saya akan buat dalam 10-15 minit saja. Dengan ringkasannya, minta semua dapat faham, share lagi supaya ramai dapat manfaat. Yang kedua mindset adalah S, self-employment. Mereka ni boleh dikenal dengan freelancer juga. Setengah mereka ni anggap bahawa mereka sedang buat perniagaan, sedangkan mereka self-employment. Mereka lah majikan, mereka lah pekerja. Mereka ni akan kerja sekejap kat mana-mana hospital, sektor swasta, kemudian mereka akan letak jawatan, kemudian mereka akan buka klinik sendiri. Ada yang ramai pesakit datang, ada yang ramai kes datang kepada lawyer seperti ini kan, dia akan buka kedai dia sendiri. Tapi dia akan kerja pun seorang-seorang dia je. Dia akan buat semua sendiri. Kalau dia ambil pekerja pun, dia akan pastikan dia tak kongsi semua rahsia dengan pekerja dia, supaya jangan pula pekerja dia kena naikkan gaji pekerja, susah nanti kata. Jadi dia sembunyikan rahsia, dan kalau boleh semua dia nak buat sendiri. Semua dia akan buat sendiri. Dialah bos, dialah majikan, dan dialah pekerja. Orang seperti ini adalah kualiti dalam dirinya adalah, yang pertama tadi saya sebut E itu dia security. Yang ni dia pula, dia adalah orang yang tidak boleh menerima arahan. Dia tak nak siapa pun bagi arahan kepada dia. Kalau boleh, dia bagi order dan dialah yang akan buat. Ramai juga berjaya dalam kategori ini. Ramai juga berjaya. Freelancer. Dia buat freelance. Tetapi ramai freelance yang problemnya, mereka anggap mereka berniaga. Sedangkan mereka freelancer, banyak yang berniaga. Ramai yang mana mereka sendiri yang buat segala-galanya, mereka majikan, dan mereka jugalah yang bekerja kan. Jadi mereka dapat keuntungan yang banyak. Ramai yang berjaya successful. Kita kata tak, tapi dia akan stuck kepada mindset self-employment tu kerana kualiti dia tidak boleh menerima arahan, dan juga dia tidak boleh mengakui, dia tidak menghargai kebolehan ataupun keupayaan orang lain melebihi dirinya. Dia rasa saya dah hebat dah, kenapa saya nak bagi pujian kepada orang lain? Bukankah saya yang terhebat? Jadi dia akan sentiasa promote diri dia saja. Kalau dia ambil pekerja pun, dia pesan kepada pekerja, nanti kalau kalau ada customer datang, ada klien datang, engkau kena puji saya. Kata bos kami ni berpengalaman itu, pengalaman ini kan. Banyak pengalaman dia, dan dia memang berkeupayaan, dia bijak itu dan ini. Jadi dia promote diri dia banyak. Dia tak fokus kepada perniagaan dia, tapi dia fokus kepada diri dia. Dia freelancer. Dia akan buat hiring juga, tapi dia tak tahu nak maintain. Kalau dia maintain pun, orang yang bekerja di bawahnya akan sentiasa fikir, apakah keuntungan saya? Ini kategori yang kedua. Jadi dua kategori ini, pertama tadi employee dengan self-employment ni, kalau mereka nak maju, mereka kena tukar mindset mereka kepada mindset B. Ada satu lagi mindset I. Saya terangkan, B ni adalah businessman. Dia adalah peniaga sebenar. Dan talent dalam businessman ni, dia tahu hire talent. Dia tahu menggunakan kebolehan orang lain dengan menghargai dan membayar upah atau membayar gaji yang mana dilayak diterima oleh pekerja tersebut. Dia tak rasa ragu-ragu untuk menaikkan gaji seseorang itu, dan dia tak akan sentiasa fikir tentang keuntungan dia sebelum dia fikir tentang kebajikan, welfare pekerja-pekerja dia. Ini kualiti businessman. Dia punya talent paling besar dia hire talent. Dia tahu nak guna human resource. Kadang-kadang kita kutuk orang Arab kan, kita kata mereka ni pemalas, mereka ni. Sedangkan kadang-kadang kualiti dalam diri mereka yang mereka ada, kita pun tak ada, iaitu mereka ni pandai menggunakan human resource. Kita kurang sedikit, bukan tak ada, tapi kita dah semakin ke arah tu. Jadi seperti saya sebut tadi, ada yang dalam kategori yang self-employment tu, tapi mereka rasa mereka ni peniaga. Tak.
self employment ni kalau dia cuba buat kerja businessman pun kan, kalaulah dia nak dia nak minta pekerja dia buat kerja lebih sikit, dia bayarlah lebih sikit kan. Hari dia rasa nak ni, dia akan dia akan kritik sikit kan, dia nak turunkan gaji, dia kritik sikit. Jadi mindset self employment ni adalah mindset yang agak tidak membawa kepada keuntungan yang besar. Jadi pentingnya kita pegang kepada mindset businessman. Business mindset ni agak penting, kerana orang yang ada mindset business ni, dia akan buat perniagaan. Dia tahu macam mana nak menggunakan talent di sekitar dia. Dia tahu bagaimana dia nak menggunakan setiap orang, kelebihan setiap orang yang membawa keuntungan untuk dirinya dan juga pekerja-pekerja tersebut. Yang terakhir, mindset investor. Investor ni dia kata, kau berniaga apa? Bolehlah aku masuk duit sikit sekali, nanti untung kau bagilah share kepada aku sikit. Itu investor. Dia tak nak fikir, dia kata aku malas nak masuk campur untung ke rugi, asalkan aku ada duit ni. Kau buat berniaga apa? Goreng pisang. Okey lah, aku ambil share sikit lah. Aku bagi kau 30% share. Aku bagi 3,000, yang lain kau top up, dan berapa peratus tu kau bagilah, nanti keuntungan kau bahagi kepada saya. Jadi ini mindset yang keempat, iaitu investor. Jadi mindset yang terbaik yang seorang tu kena capai iaitu business mindset. Daripada dia employee pekerja bagus, tetapi dia kena ada growth dia. Kalau dia nak pindah kepada self employment pun bagus juga, tapi sepatutnya dia kena achieve jadi business mindset. Dia tidak boleh jalan keseorangan, dia tak boleh berseorang diri kata saya nak buat semua. Maka kalau orang yang buat seperti itu, dia nak nama dia naik, bukan produk dia, nama dia, nama saya perlu dikenali, saya siapa. Jadi orang ni adalah self employment, dia hanya akan promote diri dia, bukan perniagaan, maka growth dia limited. Businessman ni dia punya growth unlimited, kerana dia fokus kepada produk dia, dia fokus kepada apa ni, produk dia, servis dia, dan dia tahu menggunakan talent di sekitar dia. Dia tak rasa beban untuk membayar gaji, dia tak rasa susah nak beri keuntungan, nak agihkan keuntungan, nak bagi bonus. Tak kisah, dia kata dia akan kira keuntungan dia akhir sekali. Selepas dah habis tahun, baru dia akan fikir keuntungan dia. Kalaulah kita fikir keuntungan dulu, barulah kita nak buat. Kalaulah kita lepas kita kira keuntungan kita, barulah kita nak beri gaji kepada pekerja kita, maka kita tak akan boleh buat perniagaan. Peniaga ni mereka akan kira keuntungan mereka pada hujung tahun. Sebab itulah kita bayar tax tahun sekali kan. Kalau kita awal-awal lagi kata okey sekarang ni saya nak buat kira-kira, saya buat perniagaan ini, pekerja saya dah bayar berapa, saya punya dapat gaji ni, baik saya buang je pekerja ni, saya buat sendiri, maka saya akan dapat keuntungan tu semua saya yang dapat. Itu self employment. Dia balik kepada self employment. Orang yang mana dia sendiri nak buat semua, dia nak ambil keuntungan semua, dia rasa nak berikan kepada orang lain susah, maka orang seperti ini dia lambat nak jadi seorang peniaga. Jadi kalaulah ada yang tanya kepada saya bagaimana nak jadi seorang peniaga, pertama sekali kena ubah mindset. Pemikiran kena berubah daripada E tadi saya sebutkan, employee mindset, daripada self employment kepada business mindset. Boleh faham ya? Kalau faham katalah faham. Jadi saya pun semangat sikit. Di petang ini sajalah perkongsian saya. Jadi mindset kita kena berubah kepada business mindset, bukan self employment. Kalau kita nak buat freelance tu bukan perniagaan. Kita sendirilah. Kita sendiri, semua kita buat sendiri. Kita tak tahu nak menghargai orang lain. Kita tak boleh nak bahagi-bahagi kerja. Kalau kita nak bahagi pun kita tengok siapa yang untung lebih. Kalau pekerja kita dapat keuntungan lebih, kita kata mana boleh, dia bekerja dengan saya dan keuntungan dia lebih, sepatutnya saya lah bos, saya lah yang dapat keuntungan. Orang seperti ini susah nak berniaga, kerana peniaga dia fikir keuntungan dia, terakhir sekali dia fikir tentang orang lain dulu. Itulah kita kata konsep membantu orang lain. Dan itu juga yang Nabi SAW bersabda, wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Bila seorang membantu orang lain, maka Allah akan membantu dia. Saya minum air sikit. Saya pun tak nak panjang-panjang petang ni. Cuma yang penting yang saya nak sebutkan di sini, mentality. Saya semalam pun saya sebut, kata pepatah Urdu kata nazre badli to nazare badli. Dia kata cara pemikiran bila berubah, maka pemandangan pun akan berubah. Pemandangan pun akan berubah. Bila mana
pemikiran seorang itu berubah, cara mindset dia berubah, maka view pun akan berubah, pemandangan pun akan berubah, barulah dia akan jadi seorang businessman. Pernah kawan saya sendiri tanya saya, Ustaz buat perniagaan ini punya banyak Ustaz beri keuntungan kepada ejen ke ataupun wakil ke ataupun pekerja, apakah Ustaz sendiri dapat? Saya kata saya peniaga, saya kena fikir kebajikan mereka. Allah akan berikan keuntungan kepada saya. Kalaulah saya seorang yang mempunyai business mindset, saya dah sebut tadi, saya ulang balik, daripada mindset, employee mindset yang memang fikir security saja. Dia kata kalau aku dapat kerja kerajaan yang secure, itu dah cukup dah, nanti gaji dapat bulan-bulan, kurang pun tak apa, cukup tahun dapat bonus, cukup pension, nanti dapat pension bila bersara, nanti KWSP ada, kumpul duit sikit, saya beli rumah, bulan-bulan boleh bayar. Orang ni adalah, saya kata dia time trading. Dia jual masa dia. Kalau dah cukup masa, pun kata bos, okey bos, saya dah habis dah masa, kalau boleh saya tak nak lah balik lewat-lewat, saya ada kerja. Dia ikut on time, dia akan cabut balik. Dia tak fikir dah apa kat pejabat, dan dia tak fikir ni orang employee, makan gaji. Yang kedua saya sebut tadi, ni saya nak simpulkan balik semua, self-employment. Orang ni dia freelance, semua dia buat sendiri. Dialah bos, dialah majikan. Orang seperti ini kalau dia bekerja sekalipun, surat letak jawatan tu dia akan simpan dalam poket sentiasa. Dia kata anytime kata kau marah aku sekali, aku letak jawatan terus. Letak jawatan terus. Orang seperti ini dia akan bawa resignation letter tu dengan dia bersama. Sebab dia kualiti saya sebut, orang seperti ini orang yang tak boleh menerima arahan. Orang dia dapat sekali orang bagi arah kat dia, kata nah saya letak jawatan. Orang kritik, tak jawatan, saya tak nak kerja lah dengan kau, saya lebih hebat. Dia boleh kerja sendiri, dia bos dan dia akan buat. Ada yang berjaya dalam kategori ni saya sebut tadi, bukan tak ada, tapi dia tak akan berjaya menjadi seorang peniaga, businessman. Business mentality, kualiti paling besar adalah dia ada hiring talent. Dia tahu menggunakan kebolehan, kemampuan orang lain. Orang inilah businessman, dan dia tak risau untuk membayar gaji. Dia kata tak apa, engkau ambil dulu, saya kira kemudian. Engkau ambil dulu, engkau memberi keuntungan kepada saya, engkau sedang membina perniagaan saya, engkau ambil dulu keuntungan. Dan dia tak akan keep on buat calculation, saya hire seorang manager, saya bayar gaji dia banyak ni, berapa pula saya nak dapat nanti. Saya pun kurang, kau gaji lagi besar. Ni dia tak boleh buat bisnes. Dia bukan businessman. Businessman ni dia punya mentality adalah dia akan jaga kebajikan semua orang, dan dia pandai menggunakan kebolehan orang lain. Dia dengan memahami tabiat orang tu, dia tahu orang ni seperti ini, dia faham tabiat orang tu, dan dia gunakan orang tu seperti mana orang tu. Dia tak akan cuba orang tu, tak akan cuba mengubah orang tu. Kalau kita cuba ubah seorang tu kan, kita tak akan dapat menjalankan dia seperti mana kualiti yang ada dalam dirinya. Kita pun akan akhirnya mengalah, dan dia pun mengalah, kita pun tak dapat apa-apa manfaat kan? Yang keempat saya dah sebut tadi, investor. I mindset. Kata kau meniaga apa? Bolehlah join sekali lah sekaki, tumpang sekaki. Nanti saya bagilah duit sikit, nanti untung bahagi-bahagilah. Ini pun bukan peniaga, ini boleh kata mudharib lah kan. Dia bagi duit, Rabbul Mal, dia bagi duit kan, dia bagi duit kepada mudharib untuk buat kerja. Boleh, tak ada masalah. Mudharabah tak ada masalah, tapi bukan peniaga. Peniaga lain, saya dah sebut dah tadi, mindset. Jadi pastikan kita ada mindset yang betul sebelum kita terjun dalam dunia perniagaan. Seorang peniaga ni dia akan fikir tentang kebajikan, dia pandai menggunakan kebolehan-kebolehan orang di sekitar dia tanpa membuat kiraan keuntungan dia dulu. Dia kira tak apa, asalkan saya boleh membina perniagaan ini. Selepas tu barulah dia akan fikir, selepas dah setahun berlalu, dia akan kira untung tak apa. Dia kata asalkan perbelanjaan saya dapat. Kalau tak ada pun dia akan manage dengan cara lain. Dia akan dapatkan keuntungan dengan perniagaan lain. Kemudian dia akan kawal perniagaan ini. Inilah seorang peniaga yang sentiasa akan maju ke depan. Dia akan sentiasa menghargai orang di sekeliling dia. Dia tak ada mindset. Dia tak ada mindset apa, employer, majikan. Dia bukan. Peniaga ni bukan, dia tidak membawa mindset majikan juga. Dia adalah peniaga. Peniaga ni lain. Peniaga ni, seorang peniaga punya mindset ni memang totally different. Majikan ni sebenarnya dia punya apa yang mengurusnya adalah manager. Dia bukan peniaga, bukan owner tu. Owner ni dia punya mindset dia totally different. He has a very good mentality, very good mindset, yang dia sanggup rugi dan dia akan pastikan
pekerja dia mendapat keuntungan. Itu saja, mudah-mudahan 4 mindset ni dapat semua faham dan kongsi kepada kawan-kawan yang lain, dan semoga sama-sama kita menjadi peniaga yang berjaya. Dengan syarat kita tak boleh kedekut berkongsi, dan kita kena business mindset ni dia ada quality leader. Dia sentiasa lead. Dia tak fikir tentang, kalau dia tak akan berkira dalam melaksanakan kerja. Dia memang sentiasa akan, tak apa, dia utamakan dalam segi welfare, dia utamakan orang lain, dalam segi kerja dia kedepankan diri dia. Inilah seorang peniaga. Jadi faham mindset dulu, set mindset dulu, barulah kita mulakan perniagaan. Nanti kita bincang pasal idea perniagaan, tapi mindset yang paling penting. Saya ulang balik pepatah Urdu tadi, nazre badli itu nazare badli. Pandangan berubah, barulah pemandangan akan berubah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja, insya-Allah. Semoga bermanfaat.